Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera Asia. Bertemu kembali bersama dengan saya Ghazali dan Cantik. Hari ini, hari yang baru untuk minggu ini, hari Isnin 22 Mac 2021 bersamaan dengan 8 Syakban 1442 Hijriah. Saya kira mungkin minggu yang terakhir untuk bulan Mac ini. Apa khabar anda menonton kami pada ketika ini? Diharapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yalah, sebelum kita divaksinasi ni, diharap semuanya dapat bertahan dan sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera. Apa khabar Cantik? Sihat, Alhamdulillah. Gas sihat? Alhamdulillah sihat. Warna merah hari ni Warna merah tapi baju biru. Yeah, sama dengan Gas. Sepadan kita hari ini. Kepada anda di rumah yang mungkin sedang bersiap-siap nak pergi ke kerja tu, jangan lupa bersarapan. Dan semasa bersarapan tu, janganlah lupa untuk ambil gambar dan hashtagkan kami di Sejahtera Asia. Baik, pada hari ini kita bawakan topik bersempena dengan Hari TB Sedunia. Dan kita akan bersama dengan tetamu yang sangat istimewa, seorang pegawai perubatan yang akan mengupas lanjut mengenai kesedaran kita mengenai penyakit ini. Dan segmen yang kedua, Cantik, kita akan bersama dengan siapa? Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Apa agak-agaknya matriks yang dibawakan oleh Cikgu Azila pada minggu ini kan? Apa yang Cantik dapat daripada Cikgu Azila setakat ini? Sekarang ini dapat pengiraan nombor 9 lah, pengiraan nombor 9, sifir nombor 9. And macam mana nak singkatkan jawapan. Betul. Pengiraan yang panjang jadi pendek. Kan? Daripada 5 minit, 6 minit, 7 minit sepatutnya menjawab soalan itu. Tetapi dengan adanya Cikgu Azila memperkenalkan kepada kita matriks yang sangat mudah ini, soalan 7 minit macam ni boleh menjadi dalam lebih kurang kita boleh seminit ataupun less than 1 minit. 2 minit sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk terus setia bersama kami sehingga jam 8.30 pagi ini. Baik, hari ini adalah episod 101. 101. Dan kalau kita lihat keluarga di Sejahtera Asia semakin meriah dengan kehadiran hos baru seperti Cantik, Sasha, Sharon, Wan Alif, Fatah dan ramai lagi. Apa perasaan Cantik setakat ini? Setakat ini perasaan Cantik rasa macam teruja lah. Teruja sebab dah makin ramai host-host. And then topik pun makin hari makin best. Dan dan diharapkan penonton di rumah pun enjoy the moment juga. Betul. Edutainment kata orang. Di samping kita have fun, pada masa yang sama kami bawakan perkembangan semasa kepada anda supaya sebelum anda nak memulakan hari anda selepas ini mungkin nak lepak dengan mematuhi SOP lah bersama dengan rakan-rakan ataupun rakan-rakan di pejabat dan sebagainya. Anda cakna mengenai isu semasa dan anda tahu apa yang nak diborakkan bersama dengan mereka. Justru kami bawakan kepada anda perkembangan semasa pada hari ini dan Cantik akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Ya, terima kasih guys. Dan saya akan mulakan perincian COVID-19 di Malaysia. Sebanyak 1,327 kes baru melibatkan negeri-negeri yang melaporkan kes harian melebihi angka 100 ialah Selangor sebanyak 356 kes dan diikuti Sarawak sebanyak 276 kes, Pulau Pinang 205 kes, Johor 141 kes dan Kuala Lumpur 115 kes dan ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 333,040 kes dan duka cita juga dimaklumkan semalam terdapat 4 kes kematian di Malaysia dalam tempoh 24 jam. Takziah diucapkan daripada kami kepada keluarga mangsa dan dalam tempoh itu juga 1,247 kes sembuh dilaporkan dan menjadikan kes kumulatif kes sembuh kumulatif berapa? di negara ini meningkat kepada 317,289 dan selain daripada itu terdapat 154 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 65 orang memerlukan alat bantuan pernafasan dan itu saja perincian COVID-19 di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Macam Cantik katakan tadi, terima kasih memberi tahu kepada kita bahawa angka kematian adalah 4 kes kematian. 4 kes Satu kematian daripadanya di Sarawak. Jadi perincian mengenai perkembangan COVID-19 di Sarawak ternyata masa lagi bukan dalam lingkungan angka yang selesa, Cantik. Apabila Sarawak setakat semalam 21 Mac 2021 mencatatkan peningkatan dengan 276 lagi kes baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak setakat ini meningkat kepada 14,250 kes. Sibu merekodkan jumlah tertinggi iaitu 68 kes, diikuti Bintulu 66 kes dan Miri 50 kes serta beberapa lagi daerah yang lain seperti anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Duka cita dimaklumkan apabila terdapat satu lagi kematian akibat COVID-19 di Sibu menjadikan jumlah keseluruhan kematian kini meningkat kepada 97 orang. Semalam JPBNS juga telah mengisytiharkan kluster Sebangkoi Seri Aman telah tamat, syukur
berjamur, justru jumlah kluster aktif di Sarawak kini adalah 34 kluster. Jadi terus amalkan 3W, wash, warn and wear, dan elakkan 3C cantik, iaitu crowded places, confined spaces dan close conversation, dan sama-sama kita harus budayakan norma baharu agar segera dapat kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, seterusnya mungkin perincian daripada cantik. Ya, untuk perincian berita seterusnya mengenai lebih 10,605 individu dalam kalangan petugas hadapan frontliners. Yes, frontliners menerima lengkap 2 dos menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan sehingga Sabtu. Dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, dalam fasa pertama program imunisasi ini akan bermula pada 24 Februari yang lalu. Sejumlah 500,000 petugas barisan hadapan yang terdiri daripada petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan disasarkan menerima vaksin. Dan fasa kedua pula akan melibatkan kumpulan berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 iaitu warga emas dan golongan rentan berusia 60 tahun ke atas yang mengalami masalah morbidity seperti penyakit obesiti, jantung, diabetes dan tekanan darah tinggi. Selain golongan orang kelainan upayalah melibatkan 9.4 juta orang. Manakala fasa ketiga pula menerima vaksin merupakan golongan dewasa berumur 18 tahun dan ke atas yang akan bermula dari Mei ini sehingga Februari tahun depan. Baik. Dan kita mungkin di fasa yang ketiga Gas? Ya, barangkali kita di fasa yang ketiga, dan menurut pakar kesihatan awam, dalam 4 hingga 6 minggu lagi insya-Allah melihat kepada pola dan trend penurunan kes di seluruh Malaysia sekarang ini cantik, dalam masa 4 hingga 6 minggu lagi Malaysia akan mempunyai ataupun mencatatkan hanya 2 ataupun 1 angka sahaja kes baharu COVID-19. Itu merupakan satu petanda yang baik, dan kata pakar kesihatan awam itu juga ini akan berlaku sekiranya masyarakat Malaysia terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi terus tingkatkan kawalan kediri, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan fizikal. Baik, perincian yang seterusnya kita bawakan antara perincian mengenai politik antarabangsa. Usir diplomat Korea Utara demi lindungi kedaulatan Malaysia. Tindakan Malaysia mengusir semua diplomat kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur merupakan satu keperluan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Itu kata Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, yang mana menurut beliau lagi tindakan itu turut dibuat seiring Artikel 9 Konvensyen Vienna mengenai hubungan diplomatik 1961. Pada Jumaat, Malaysia telah memberi tempoh 48 jam kepada pegawai dan kekitangan kedutaan Korea Utara untuk meninggalkan negara. Keputusan tersebut diambil selepas Korea Utara bertindak memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia kerana tidak berpuas hati terhadap tindakan kerajaan Malaysia mengekstradisi seorang warga negara ke Amerika Syarikat. Baik, itu adalah perincian mengenai politik antarabangsa yang kami bawakan kepada anda. Juga sebelum kita berhenti berehat, kita nak juga bawakan berita baik dalam bidang sukan, yang mana All England juara dari Malaysia telah memenangi kejuaraan tersebut, iaitu ZG Lee yang telah menang dan menumpaskan peserta badminton daripada Rusia. Dan kalau kita lihat the latest one yang telah dimenangi dalam acara ini adalah oleh Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei pada tahun 2017. Jadi ini merupakan satu petanda baik untuk dunia badminton sukan negara. Jadi sama-sama kita doakan agar dunia sukan badminton negara terus cemerlang pada masa akan datang. Tahniah sekali lagi. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan tetamu kita siapa? Hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami secara langsung ataupun siaran kami sebelum ini, jangan risau, boleh cari sahaja kami di YouTube Sejahtera Asia TVS. Sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara Lee Zijia mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya menjuarai kejohanan badminton All England buat pertama kali selepas menewaskan Victor Axelsen 30-29, 20-22, 21-9 pada malam tadi. Dan kalau kita lihat keputusan tersebut menyaksikan Zijia cantik berjaya melunaskan dendam ke atas Alex Axelsen yang berjaya menewaskannya di peringkat separuh akhir pada saingan All England
edisi tahun lalu. Kemenangan Zijia ini juga sekaligus menamatkan kemarau negara yang kali terakhir menjuarai kejohanan All England menerusi Dato' Lee Chong Wei pada tahun 2017. Tahniah sekali lagi, ini satu kebanggaan buat negara, harus kita wawarkan kepada semua. Baik, bersempena dengan Hari TB Sedunia yang akan disambut pada setiap 24 Mac setiap tahun, perlu untuk kita tingkatkan kesedaran mengenai penyakit tuberkulosis atau TB ini. Justru bersama dengan kita di Sejahtera Asia pada hari ini, Pegawai Perubatan Dr. Teresa Lona Ana Abil. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Berseri-seri doktor hari ini. Berbunga-bunga. Bukan sahaja wajahnya berseri, pakaian pun berbunga-bunga. Itulah walaupun kita dalam keadaan yang mencabar cantik, kita perlu untuk sentiasa mantapkan tahap kesihatan kita. Kalau boleh dikongsikanlah cantik. Kalau cantik, apa amalan cantik setiap hari untuk menjaga kesihatan? Selalunya minum, bangun tidur kena minum air kosong lah. Betul. Selalunya kena minum air kosong. Dan sebelum tidur juga kena minum air kosong untuk apa orang cakap? Hidrasi. Yes. Dan orang kata tingkatkan imunisasi badan untuk melawan sebarang bakteria yang menyerang tubuh badan kita. Dan bercakap lebih lanjut mengenai penyakit TB ini, doktor, kalau boleh doktor perincikan kepada kita di Sejahtera Asia pada hari ini, apakah sebenarnya itu penyakit TB ataupun tuberkulosis? Ya, terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Okay, penyakit tuberkulosis ini adalah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan bakteria Mycobacterium tuberculosis. Bakteria ini merupakan bakteria yang boleh tersebar melalui udara. Seseorang pesakit boleh mendapat jangkitan ini melalui pendedahan dengan seseorang individu yang telah pun dijangkiti dengan penyakit TB sebelum ini. Jadi pendedahan antara seorang pesakit positif TB dengan individu lain, ini yang akan menyebabkan penyakit tuberkulosis ini boleh tersebar. Okey, bercakap mengenai jangkitan, pastinya penonton di rumah nak tahu juga macam mana penyakit TB ini boleh dijangkiti daripada seseorang individu ke individu yang lain. Ya. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, penyakit tuberkulosis ini boleh tersebar melalui udara. Jadi ambil contoh sekiranya seseorang pesakit TB berada di satu tempat dan ada masyarakat di sekelilingnya, ada individu di sekelilingnya yang rapat dengan individu tersebut dan ada pendedahan. Jadi kuman ini boleh tersebar melalui udara. Jadi udara yang kita hembus tadi yang telah ada Mycobacterium di udara tersebut boleh menjangkiti individu-individu yang lain di sekeliling. Begitu tersebar melalui udara. Macam mana kita nak tahu seseorang itu mempunyai penyakit TB? Okay, biasanya seseorang pesakit itu akan menunjukkan gejala. Dalam istilahnya kita kata ada sign and symptoms. Okay. Petanda-petanda yang selalunya untuk seorang pesakit TB akan datang dengan masalah batuk. Itu yang paling awal. Batuk yang berterusan yang melebihi 2 minggu. Jadi biasanya kalau kita datang, ada pesakit yang datang ke klinik, kalau kita dengar dia punya komplain selalunya batuk. Okey, kita akan tanya, batuk berapa lama? Batuk melebihi 2 minggu. Okey, di sini kita dah mula alert. Adakah ini TB ataupun adakah ini disebabkan jangkitan kuman yang lain? So itu baru batuk. Selain daripada itu, pesakit TB selalunya akan datang dengan simptom yang lain seperti demam, hilang selera makan, susut berat badan, berpeluh malam, Berpeluh malam. penat, rasa penat seluruh badan lah ya. Ada juga yang datang dengan simptom batuk sampai berdarah. Yang ini yang di hujung dah lah, apabila penyakit itu dah semakin teruk, pesakit akan datang dengan gejala batuk sampai keluar darah dalam kahaknya. Itu yang paling teruk. Ada juga pesakit yang akan mengadu sesak nafas. Ada juga yang akan mengadu sakit apabila nak batuk ataupun bernafas tu tadi. Ini apabila di peringkat yang lebih teruk lah. Tapi di peringkat awal, kalau kita dengar saja pesakit mengadu batuk melebihi 2 minggu, itu dah jadi kira alert lah untuk kita. Adakah ini TB atau tidak? So kita mesti rule out penyakit TB ini dulu. Maksudnya kena segera mendapatkan rawatan dan berjumpa dengan doktor, itu adalah langkah yang terbaik. Ya, saringan perlu dilakukan untuk membuktikan seseorang pesakit itu ada penyakit TB atau tidak. Pemeriksaan lanjut harus dilakukan dan apabila ianya positif untuk TB, dan rawatan harus diberikan secepat yang mungkin. Baik doktor, apakah yang perlu dibuat oleh seseorang individu yang mempunyai hubungan ataupun kontak rapat dengan mereka yang dijangkiti dengan TB ini? Wajarkah seseorang individu itu untuk menghentikan rutin harian mereka atau macam mana doktor? Okey, untuk kontak-kontak pesakit TB, selalu kita nasihatkan mereka untuk menjalankan saringan secepat yang mungkin juga. Jadi kontak-kontak rapat untuk pesakit TB adalah seperti mereka yang tinggal serumah, yang mempunyai pendedahan yang lama ya. Selain daripada itu, kontak-kontak sosial yang bermaksud mereka yang selalu berjumpa dengan pesakit setiap hari.
Ambil contoh kalau best friends ataupun rakan-rakan yang selalu hang out bersama ya, makan ataupun breakfast, sekerja lunch, mungkin. dinner. Ya. Satu kategori lagi adalah workplace. Workplace adalah rakan sekerja. Yang ini kita memang aware sebab mereka ada pendedahan yang lama dalam masa tempoh sehari. Ambil contoh mereka yang bekerja office hour, yang bekerja daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang, ini pendedahan yang lama. Tambahan lagi kalau bekerja setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Jadi pendedahannya ada di sana. Jadi 3 kategori ini yang kita selalu fokuskanlah, konteks serumah, konteks sosial rapat dan juga konteks workplace tadi di tempat Konteks kerja. serumah, konteks sosial rapat dan konteks Konteks- workplace. Suka untuk saya menyentuh mengenai konteks serumah sebab yalah dalam rumah ni kadang-kadang cantik ada golongan orang tua, Ada ada yang kanak-kanak. mengidap penyakit yang kritikal dan sebagainya, ada golongan kanak-kanak. Contohlah mungkin golongan datuk ataupun nenek mereka dijangkiti TB ini, apa perlu mereka lakukan? Adakah penyakit TB ini juga seperti COVID-19 yang mana pesakitnya dikuarantin di hospital dan sebagainya? Jadi sebagai nasihat kepada penonton, apa yang perlu mereka dilakukan di rumah untuk kawalan kendiri bersama dengan keluarga? Okey, yang itu tadi bila kita menyebut tentang warga emas, kanak-kanak, ini adalah mereka yang dalam kategori berisiko. Okey, dalam TB pun kita ada istilah high risk groups. Dalam high risk groups ini memang kita ada dari kategori warga emas, mereka yang punya penyakit kronik tadi tu seperti DM, diabetes mellitus, pesakit buah pinggang, HIV patients dan kanak-kanak pun dalam kategori yang berisiko. Jadi untuk situasi ini sekiranya mereka tinggal serumah, kita akan tengoklah berapa kepadatan kes di rumah tu. Ambil contoh kalau baru satu saja kes yang positif di rumah itu, jadi kita memang sarankan untuk seluruh seisi rumah untuk menjalani saringan. Dan saringan TB ini harus dilakukan dalam tempoh 2 tahun. Dia bukannya one shot macam COVID-19 tadi tu. COVID-19 kita hanya buat satu kali saja kan, mungkin dalam tempoh 2 minggu saringan itu. Tapi untuk TB, saringan dia perlu dalam tempoh 2 tahun. Sebab bakteria, it's a bacteria dan incubation period dia berbeza. Dia tak macam virus. So sebab tu dia punya saringan untuk kontak ni perlu dalam masa 2 tahun. Untuk istilah pengasingan tu tadi dalam TB so far kita tak ada mengamalkan istilah quarantine lah. Tapi pesakit TB itu sendiri apabila kita kesan dia sebagai positive patient, kita perlu admit dan beri rawatan. Dan apabila seseorang pesakit TB itu telah mengambil rawatan at least for 2 weeks, sekurang-kurangnya 2 minggu, pesakit itu nanti boleh balik ke rumah dan dah bergaul dengan yang lain. Dengan syarat dia makan ubat. Dengan syarat makan ubat, ikut jadual, kena sentiasa yakinlah selepas 2 minggu menjalani rawatan di hospital, balik ke rumah mereka boleh menjalani rutin harian seperti biasa. Baik doktor, kita nak tahu juga mungkin perbezaan antara latent TB dan active TB. Perinciannya doktor. Okey, latent TB dan active TB ya. Okey, membezakan kedua-dua ni adalah latent TB, pesakit selalunya tak menunjukkan simptom. Okey. Untuk penyakit TB sendiri, of course, dia orang ada symptoms dan apabila dibuat pemeriksaan, everything memang membuktikan yang seseorang itu dijangkiti TB dan mempunyai active TB. Tapi untuk latent TB, dia dah exposed, dah terdedah dengan pesakit TB. Tapi dah tak lagi menunjukkan simptom, belum ada gejala dan apabila dibuat pemeriksaan lanjut seperti X-ray dan ujian kahak biasanya akan menunjukkan negatif. Which means jangkitan itu memang sudah ada dalam badan tapi dia tak lagi menunjukkan simptom. Which means dia belum lagi infectious to everyone. Tapi dia ada potensi untuk develop active TB in future dalam 10 to 15% risk. Maksudnya dalam 10 hingga 15%. Masih ada risikonya. Yes, sebab itu those yang dalam kategori latent TB infection ni kita akan suggest untuk mereka makan ubat pencegahan TB. Ubat pencegahan ini penting supaya dalam masa 2-3 tahun mereka tak develop active TB. Sebab untuk merawat lebih susah sebenarnya daripada mencegah. It's better kita cegah dari awal kan? Kita cegah dari awal. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan bercakap mengenai merawat dan mengubati ni, selepas ini kita nak tahu apakah ubat-ubatan ataupun rawatan yang perlu diambil oleh mereka yang menghidapi penyakit TB ini. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama kami, Cantik. Saya Cantik dan Gas. Dan kembali dengan soalan kita. Betul. Dengan tetamu kita pada ini, Dr. Teresa, mengenai saringan, doktor. Macam mana kalau dah seorang pesakit ini sudah membuat saringan, adakah dia perlu stop untuk hari itu saja kalau dia dapati negatif ataupun dia perlu buat saringan mengikut jadual? Okey, baik. Saya menjawab untuk yang kontak tadi, istilah kontak lah kalau kita. Dia belum jadi pesakit lagi tapi dia masih dalam kategori kontak kepada kes positif TB. Jadi saringan kontak seharusnya dilakukan selama 2 tahun. Okey, kalau following guideline yang Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dah keluarkan, kita akan berdasarkan guideline setiap negeri akan menggunakan guideline masing-masing lah. Okay. Ada negeri yang menggunakan guideline KKM, ada negeri yang menggunakan guideline yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing. Untuk kita di Sarawak, kita akan guna guideline yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. JKNS. Jadi guideline yang dikeluarkan adalah saringan kontak harus dilakukan selama 2 tahun. Okay. Dan saringan ini bukan satu kali saja ya. Saringan tu haruslah dilakukan selama 4 kali. 4 kali. Ya, 4 kali itu dalam maksud selang 8 bulan. 8 selang bulan, 8 bulan. 8 bulan ya. Sampai 2 tahun. Yes, dari yang first tu another 8 months, 8 months, 8 months. So lengkaplah 4 kali tu. Betul. Jadi kalau dah menjalani saringan yang pertama, this part is very crucial lah. Ini paling penting saringan pertama ni sebab kita nak detect ada lagi tak kes positif yang tengah aktif masa tu. Okey, sekiranya saringan pertama mereka didapati negatif. Dan tak menunjukkan latent TB sekalipun. Okey, so saringan tu harus diteruskan untuk yang seterusnya. 8 bulan nanti datang lagi. Saringan yang kedua, kita buat saringan yang sama. Okey, pemeriksaan yang sama semua. Kalau didapati negatif, datang lagi. 2 tahun ni mesti lengkap. Maksudnya, kalau untuk saringan pertama, kedua dan ketiga, kalau kita didapati negatif, jangan terus ingat bebas TB lah. Kena patuhi jadual sehingga saringan yang keempat. Baik, doktor, bercakap mengenai saringan ini, agak-agaknya apa yang dilakukan kepada pesakit semasa saringan ini dijalankan? Okey, di peringkat awal ketika kontak datang ke klinik ya, biasanya kita akan buat history taking dulu. History taking bermaksud kita dapatkan keterangan daripada pesakit. Kita tanya adakah ada pernah pendedahan dengan pesakit positif TB sebelum ini. Kita akan tengok epidemiology link dia lah. Maksudnya dari segi klinikal, adakah pesakit ada kaitan dengan pesakit TB sebelum ini ya, kontak itu tadi. And then kita akan tanya mengenai symptoms. Kalau kita buat pemeriksaan mesti kita tanya dulu symptoms. Ada gejala ke tidak tadi kontak tu. Yang seterusnya kalau dah tak ada dah ambil history taking, then kita buat pemeriksaan fizikal. Ya, pemeriksaan fizikal kita buat pemeriksaan menyeluruh. Sebab TB ini bukan semestinya menjangkiti paru-paru. Dia boleh menjangkiti organ yang lain juga. So that's why pemeriksaan fizikal yang menyeluruh harus dilakukan. Setelah melakukan pemeriksaan fizikal, barulah kita akan proceed dengan investigation ataupun siasatan lah kita kata ya. Investigation tu lebih kepada saringan seperti kita akan buat tuberculin test, mantu test, skin test kita lakukan untuk tengok adakah patient ini ada evidence of infection atau tak lah. Evidence of being exposed and infected. Dan option yang lain yang kita boleh buat adalah kita akan buat blood test seperti IGRA test. Yang ini adalah 2 saringan awal yang kita boleh laksanakanlah untuk mengetahui seseorang itu sudah dijangkiti ataupun tidak. Next, kita akan buat chest x-ray, pemeriksaan x-ray untuk memastikan X-ray clear atau tak lah. Kita dapat tengoklah kalau ada jangkitan TB, kita boleh tengok melalui X-ray. Dan seterusnya kalau pesakit datang dengan gejala batuk dan berkahak, okey, kita akan ambil sampel dan kita akan buat pemeriksaan mikroskopi. So istilahnya kita kata sputum for AFB lah istilahnya. Jadi pemeriksaan kahak pun perlu dilakukan untuk kita tahu either positif atau negatif. Nanti itu. Jadi itu yang dilakukan sepanjang keempat-empat saringan yang dikenakan terhadap mereka yang mempunyai simptom ataupun sudah dihidapi oleh penyakit TB ini. Dan bercakap mengenai pencegahan, lebih baik mencegah daripada merawat. Tapi sebelum kita nak berbicara mengenai apa langkah pencegahan yang boleh kita lakukan, rawatan tu doktor. Apa rawatan yang diperlukan oleh penyakit-penyakit TB ini? Okey, pesakit TB kita akan bagi rawatan seharusnya lengkap dalam tempoh 6 bulan. Yang di awal tadi kita ada bercerita tentang 2 minggu tu. Yang itu sebenarnya 2 minggu rawatan untuk pengasingan pesakit dulu. Setelah tempoh 2 minggu tu rawatan tu diberi dan pesakit boleh menyambung rawatan itu di rumah. Tapi with strict supervision. Sebab itu dalam TB kita ada istilah DOTS, Direct Observed. Di mana kita pesakit TB perlu makan ubat di bawah penyeliaan. Paling bagus penyeliaan itu adalah dari pihak KKM sendiri ataupun kaki tangan KKM. Sebab kita akan pantau pesakit TB ini setiap hari. Pesakit TB perlu dipantau dari segi pengambilan ubat.
pesakit TB harus datang ke klinik dan makan ubat di depan healthcare workers tadi. Dia duduk, dia telan sampailah ke habisnya dia telan ubat tu. Kita harus pantau. Begitu sekali Setiap pemantauan hari itu dilakukan. sampai lengkap. Yang ini yang paling sesuai supaya memastikan pesakit TB kita betul-betul patuh dengan ubat dan dapat menamatkan rawatan dengan sempurna. Betul. Jika rawatannya sempurna, definitely akan sembuh. Boleh sembuh. Boleh sembuh. Ya, bercakap mengenai bila sudah seseorang itu kita dah dapat tahu yang dia ada positif TB, boleh tak doktor beritahu apa pantang larang? Betul. Bila dah sampai dekat rumah, dah bagi ubat apa semua, ada pantang larang tak? Mungkin Macam tak boleh minum makan ni ke? air tak sejuk ke kan? Dan sebagainya. Apa antara pantang larang mereka? Ya. Okey, untuk pesakit TB biasanya kita tak ada pantang larang lah. Lagi-lagi kita lagi menggalakkannya supaya makan. Sebab tadi kita nyatakan pesakit TB selalunya akan mengalami masalah kurang selera makan kan. So kita nak pastikan naikkan selera dia supaya dia sentiasa lebih berselera dan akan increase lah the body weight. Untuk pantang larang yang lain biasanya kita tak ada masalah. Cuma kalau makan ubat TB, kadang-kadang kita cuma risau dari segi side effects of the medication. Setiap ubat pun biasanya ada kesan sampingannya. Jadi di rumah biasanya kita advise, kita beri nasihat kepada pesakit untuk pantau kesan sampingan ubat ini. Biasanya kesan sampingan yang kita akan selalu lihat adalah ini adalah memang kesan daripada ubat sendiri. Selalunya pesakit akan air kencingnya berubah menjadi lebih merah, kepekatan dia lebih merah lah sebab daripada ubat itu sendirilah sebenarnya. Tapi kesan sampingan yang lain seperti kalau pesakit mengadu gatal-gatal pada kulit ataupun pesakit mengadu sakit perut yang teruk. Dan ada juga pesakit yang mengadu pendengaran berkurangan ataupun ada masalah penglihatan apa semua. Yang ini kesan sampingan yang kita perlu pantau lah. Ada juga pesakit kalau mengalami kesan sampingan yang teruk, ada yang datang dengan muntah-muntah apa semua. Yang ini kita perlu ambil tindakan yang selanjutnya lah. So sebab itu kalau dah makan ubat TB, kita tak akan berhenti begitu saja. Pemantauan harus dilakukan berterusan. Even ujian darah pun kita akan lakukan untuk pastikan tak ada kesan-kesan sampingan yang boleh mengganggu organ-organ yang lain lah. Sebab itu ada dot tadi, iaitu pemerhatian secara langsung. Dan doktor, mungkin bersempena dengan Hari TB Sedunia yang disambut pada setiap 24 Mac pada setiap tahun. Apa pesanan doktor kepada mereka di luar sana untuk meningkatkan kesedaran mereka terhadap penyakit tuberkulosis ini? Okey. Untuk penyakit TB ini ataupun nama lain dia tuberkulosis, penyakit ini boleh sembuh, ya. Itu yang berita baik untuk semua. Ya, penyakit TB ini boleh sembuh. Jadi sekiranya anda didapati menjangkiti penyakit TB, sila pastikan anda patuh dengan arahan doktor untuk mengambil ubat dalam tempoh yang telah dirancangkan. Sekiranya anda mampu untuk menghabiskan rawatan anda dengan sempurna, anda pasti akan sembuh dan boleh kembali seperti biasa menjalani kehidupan seperti yang hari yang lain. Dan sekiranya anda adalah kontak kepada pesakit TB, pastikan anda menjalani saringan dan menjalani saringan seperti yang telah ditetapkan. Ya, sekiranya anda mempunyai gejala, datang segera untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut dan dapatkan rawatan yang sepatutnya. Itu yang kita nak. Patuhi jadual yang telah ditetapkan. Jangan abaikan pengambilan ubat dan perlukan supervision yang ketat kepada penyakit-penyakit TB ini. Terima kasih Dr. Teresa Lona Ana Abil, Pegawai Perubatan, berkongsi mengenai lebih lanjut tentang penyakit TB bersempena dengan Hari TB Sedunia. Diharapkan ia memberi manfaat kepada anda di luar sana dan kepada anda jangan ke mana-mana. Sekembalinya nanti kita bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Tadi kita berbicara lebih lanjut mengenai penyakit TB bersempena dengan Hari TB Sedunia. Dan sekarang ini macam biasa kita akan bersama dengan Tutor Sejahtera Asia Cikgu Azila dalam slot
pendidikan. Sebelum ini kita dah belajar kuasa 2 sudah. Sifir 9 sudah. Tambah tolak nombor besar pun sudah. Agak-agaknya hari ini apa cantik? Hari ini rasanya sifir 11 kot. Jadi tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan Cikgu Azila. Silakan Cikgu. Okey, selamat pagi. Selamat pagi Cikgu. So kita ada 2 orang student pagi ini bersama saya adalah yang cantik ni namanya? Cantik. Dia tak nak tukar nama lain Cikgu. Tak nak Memang tukar. nama dia cantik. Okey. Cantik dan khas pagi ni. So kita ada parents kadang-kadang tanya dengan saya, saya ni kongsi macam-macam tricks. Dalam saya punya social media pun kongsikan tricks. Dalam TV pun kita kongsi tricks. Jadi parents ada tanya dengan saya, tricks ini yang mana satu mesti faham betul-betul ni. Okey. Saya suggest kepada student dan parents ini yang paling penting 9, kalau darab 9 lah kan, dan darab 5 and then darab 11. Okey. Hari ini kita nak ulang kaji sikit. Okey. Darab 5. 5. Dan seterusnya darab 11. Okey. Seterusnya lagi, last kali saya nak ada trik baru. Ini nak bayar hutang dengan Jess lah. Minggu lepas dia ada tanya, kalau 11 ini darab dengan 2 digit kita dah belajar. Okey. Kalau 3 digit macam mana? Jess tanya soalan tu minggu lepas. Dia tanya soalan. Nanti dia tengok kat YouTube. Dia wajib tengok. So hari ini kita belajar Wajib pasal tu tengok. lah cikgu. Pasal darab 5 and then darab 11. 11. Darab 11 ada 2 jenis. Satu kita ulang kaji yang 11 darab dengan 2 digit. Okey. Satu lagi 11 darab dengan 3 digit. Okey. Okey. Saya mulakan dengan ulang kaji dahulu. Boleh, Okey, silakan, kita cikgu. pergi ke Mulakan dengan darab bismillah, cikgu. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan Alhamdulillah. dengan Silakan. darab 5. Kalau darab 5, saya nak biasakan dahulu pelajar dengan dia boleh bahagi 2. Okey. Okey, macam mana bahagi 2? Contohnya nombor yang kecil sikitlah, 16. 16 ini kalau bahagi 2, yang ini kita tahulah dapat 8. Kan? Untuk darab 5 mesti boleh bahagi 2 dengan cepat dahulu. Okey. Contoh lagi saya bagikan nombor 24. 24 ni kalau bahagi 2 kita akan dapat 12. 12. Kita nombor 30 lebih lagi lah. 30 berapa 32 lah. 32 boleh. 32 kalau bahagi dengan 2 kita dapat yang ini 16. Okey. Kenapa kita mulakan dengan bahagi 2 ini? Supaya senang saya nak berikan contoh. Okey. Darab apa tadi? Darab 5. Kalaulah 16 ini darab dengan 5. 16 darab dengan... Cikgu jangan cakap ni pun ada jalan pintas juga cikgu. Ada jalan Yang ni selalunya student akan ambil dalam masa 5-6 minit. Tak perlu. Tak perlu. Sekarang ada cara senang. Okey. 16 ini bahagi 2 sahaja. Carikan dia punya half of 16. 8. 8. Dah dapat jawapan dah. Cikgu tak sampai 1 minit. Biar betul. Betul. 80 Okey, boleh kita jawapannya. semak cantik. Jom kita semak Semaklah. sama-sama. 16 darab 5. Tekan kalkulator dah ambil masa dah. 80. Betul. Tak kosong je Tak dekat payah pakai belakang. kalkulator. Tak payah. Masya Tak Allah. letak kosong je kan. Bergunanya untuk terutamanya pelajar-pelajar sekolah rendah kan. Ya. Saya kira ibu bapa sekarang ni memang berterima kasihlah kepada cikgu. Alhamdulillah. Dan mereka mesti nakkan contoh-contoh yang lebih sukar cikgu. Okey, kita cuba nombor yang seterusnya lah. Cuba nombor lagi besar, cikgu. 24 kalau 24 darab dengan 5, relax aja, jangan nombor besar dulu. Relax. Sabar. Sabar. Okey, 24 darab dengan 5 kita Okey. ingat half of 24, 12. separuh daripada 12 Kita dah buat tadi. 12 letak kosong aja. Dah siap dah? Dah siap dah. Masya Allah senangnya. Tak perlu tekan kalkulator. Tak perlu kalkulator. Tak perlu tekan. Kurang Tekan daripada 15 saat lah saya kira. Kalau kalkulator lebih sedikit 30 saat. Okey, Kan? terusnya cikgu. Nombor ini 32 pula. Kalau 32 darab dengan 5, again cari dia punya half. Yang ini punya. kita dan cantik cuba, boleh? Boleh. 32 bahagi 2 berapa cantik? 16. Jadi jawapannya 160 160. lah. Apa susah? Kosong kena tambah kosong je lah kat ujung cikgu. Letak kosong je Letak dekat belakang. kosong saja. Okey, sekarang ni kita nak uji keberkesanan teknik ini. Kita pula yang bagi nombor dekat Cikgu Azila. Boleh? Boleh. Okey, kita nak bagi nombor dekat bersih. cikgu, nombor yang sedikit tricky, kalau boleh 26. Okey, Silakan cikgu. Allah susahnya 26. Ya Allah susahnya 26. Darab 5 Darab 5 26 bahagi 2 dapat 13. 13. Letak kosong saja. Penerbit cakap cikgu pandai. Yo. Dia cakap cikgu makan apa pagi-pagi? Tak, caranya senang sahaja. Practice,
Max Perfect. Okey, senang sajalah darab 5. Seterusnya cikgu. Okey, kalau tak nak practice Max Perfect, mungkin boleh juga pagi-pagi itu rebus dahulu. Apa tips saya? Rebus kalkulator. Rebus kalkulator jangan. Ya Allah. Jangan cikgu. Jangan. Kau benar-benar. Okey. So, yang ini kalau Gas dan Cantik perasan nombor-nombor yang kita pilih adalah nombor genap. Okey. Even number. Betul. Kalau dia adalah nombor ganjil pula macam mana? Nombor ganjil dia kena mungkin ada lagging sikit lah. Okay. Ada lag sikit. Tambah sedikit 5 saat lah macam tu. Tambah sikit lagi 5 saat. Contohnya kita tak ambil 16, kita ambil 17. Okay. Ada sebab saya ambil 17. 17 darab dengan 5. Okay. Kalau ini, kita jangan cuba nak bahagikan ini dengan 2 lah. Jangan. Sebab susah kalau nombor ganjil bahagi 2. Dia ada baki. Yes, ada baki. So, kita ambil nombor sebelumnya. 16. That's why saya ambil 17 sebab ada 16 kat sini dah. Okey, 16 kita bahagi dengan 2. Dapat 8. Okey. Jangan letak kosong. Kalau kosong ini jawapan Saya tahu letak apa cikgu? Letak apa? 5. Yes, betul. Gas pun pandai. Sebab sifir 5 ni kalau tak kosong dekat ujung, 5 dekat ujung. Macam itulah cara untuk mengingatkannya. Okey, contoh yang seterusnya cikgu untuk bagi mereka lebih faham. Kalau saya ambil nombor 33. Okey, 33 darab dengan 5. Jangan kita bahagikan 33 ini dengan 2. Sebaliknya nombor sebelumnya iaitu 32. Bahagi dengan 2 kita dapat 16 kan? Again belakang letak tambah 5. 165. Senang. Semak. Jadi. Betul. Simpan hatinya. Okey, semak juga. Saya kira tak tambah 5 saat lah. Tambah 3 saat macam tu je kan? 3 saat je tambah. Tambah 3 saat. Jadi, cikgu, maksudnya tak payahlah mereka buat bentuk lazim. Tak perlu. Asal ada ayat matematik dah dapat markah dekat sini dah. Ini dia punya apa ni? Asal ada ayat matematik macam nilah. Ayat matematik dah ni 33 darab 5 terus bagi jawapan 165. Asal ada equation macam tu, tak perlu bentuk lazim, boleh dapat markah. Iya, Selepas betul. ini kita akan belajar mengenai sifir 11. 11, 22, 33, 44 dah sampai nak ke ujung tu susah. Jadi macam mana nak tahu macam mana kita nak tackle sifir 11 ni? Jangan ke mana-mana, hanya dalam slot pendidikan di Sejahtera Asia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya dan Gas dan bersama Cikgu Azila dalam Stop Pendidikan. Dan Cikgu, Cantik nak tahulah, sebelum ini pernah tak student-student Cikgu ke yang pernah join mana-mana competition? Bukan biasa-biasa kan? Yeah. Dengar-dengar Dengar-dengar, tahap World Math Competition World tu boleh Mathematics ceritakan Competition cikgu? Malu nak cakap ni. Okey, pada 2018 dengan 2019 saya ada terlibat dengan satu grup lah yang melatih pelajar untuk pergi ke World Mathematics Competition dan ada student kita pada masa itu rakyat Malaysia menang emas di World Mathematics Competition. Adik ni dia umur darjah 4 masa Darjah 4. And then pada tahun seterusnya pula dia bawa geng pula. So kita lebih confident untuk latih lebih ramai student. Ramai juga yang boleh menang pada tahun seterusnya iaitu 2019. Wow, kira satu pencapaian yang sangat membanggakan. Soalan saya lah Cantik, adakah mereka ini menggunakan teknik yang diajar tadi? Salah satunya adalah teknik ini. Ada kita ajar juga, tapi dia tidak dominan sangatlah teknik-teknik yang ini. Dia lebih kepada kalau World Mathematics Competition masa itu adalah saya bersama dengan satu syarikat ni dan dia mengajar student satu teknik yang sangat menarik. Wow. Sangat menarik. Kita nak pujuk Cikgu Azila juga. Harap-harap teknik yang sangat menarik itu dapat diajar untuk masa-masa akan datang di Sejahtera Asia. InsyaAllah. Tapi sebelum tu kita nak belajar sifir 11 dulu. Iya, sifir silakan 11. cikgu. Okey. Apa yang kita nak belajar dekat sifir 11, mulanya kita nak ulang sedikit dahulu apa yang dah dibelajar pada minggu lepas. Contoh kalau 11 ini kita pergi tanyalah dengan adik-adik, dia memang dah hafal sifir 11. Sebab 11 tak perlu hafal. Betul. 1 darab 11 11. 2 darab 11 22. 3 darab 11 33. Just ulang
ulang sahaja. Tapi itu untuk a single digit number, nombor yang 1 digit sahaja. What if kalau dia ada 2 digit? Contohlah kita ambil senanglah 11 sendirilah. 11 darab 11. Kalau 11 darab dengan 11, satu dengan satu ini kita pisahkan and then cari dia punya jumlah, sum of these numbers. Letak kat tengah. Letak kat tengah. Okey. Dapat 121. Alright, baru tahu hari ni. Okey. So yang melihatkan apa kita kongsikan ini, please cuba faham ini sebaik-baiknya kerana ni tak perlu nak kira panjang. Okey. Tambah sahaja. Contoh lagi, saya bagikan nombor yang 20 lebih lah. 25 for example times 11. Okey, 2 dengan 5. Alright. 7. Tambahkan. Iya, betul. 7. 275. Iya, betul. Okey, satu lagi contoh untuk 2 digit, cikgu. Okey, 2 digit. Yang ni Jess dah belajar kan? Jess dah belajar. Okey, saya nak master juga kemahiran ni macam Jess. Kalau kita perasan nombor-nombor ini adalah nombor kalau ditambah dianya tidak lebih daripada 10. Okey. That's why senang nak kira. Okey. Kalau dia lebih daripada 10, contohnya saya ambil 29, 8. cikgu. 29. Okey, 29. 29 darab 11. Okey, 2 dan 9. 2 tambah 9, 11. Jangan letak 11 dekat tengah-tengah. Okey. Habis kita kalau letak tengah-tengah. Okey. 1 di sini, 1 naik atas. Okey. So 319. Iya, jadi 319. Okey, itu Cepatlah anak murid saya orang hari ni. mantap kan? Mantap. Okey, itu untuk 2 digit didarab dengan 11. Ya. Pelajaran baru hari ini, kalau 3 digit macam mana? Kau 3 digit, cikgu. Ini dia kalau 3 digit. Saya padam dahulu, clear dahulu. Okey, mesti ulang kaji tau. Dah belajar ni mesti ulang kaji sebab practice make perfect. Okey, contoh nombor 1, 2, 3. Okey. Darab 11. Okey, 123. Okey, yang ni kena kira sikitlah. Nombor di hujung ini dan di depan ini kita tulis dahulu 1 dan 3. Seterusnya 2 tambah 3 5. 5. Okey. 2 tambah 1 Tiga. 3. Inilah jawapannya. Darab 11-nya Dah dapat jawapan dah? Dah dapat jawapan dah. Ini jawapan terakhir, cikgu? Iya. Dah dapat? Dah tak dapat adalah dah. susah sangat. Oh, tak susah Okeylah, tapi perlu praktis. Jadi kita nak satu lagi soalan kalau boleh. Okey. Contohnya Senang lagi ya? kita ambil Kan? senangnya kan. Ini yang sangat bergunalah. Saya sangat showkan student untuk faham yang ni kerana dia sangat tolong untuk potong masa kita mengira. Okey, contoh lagi 271. Okey. Darab dengan 11. Okey, kita ambil nombor di depan dan nombor di hujung, 2 dan 1. Kemudian ingat lagi apa perlu buat tadi? 7 tambah 1. Iya, 7 tambah dengan 1, 8. 7 tambah 2, 9. Iya, terus Okey, apa jawapan? cikgu saya ada soalan cuba emas. Kalau cikgu selalu buat 7 tambah 1 dahulu kan, dapat 8. And then 7 tambah 2, dapat 9, cikgu buat kemudian. Kita nak tahu juga cantik, kalau kita buat 7 tambah 2 dahulu, boleh tak? Kalau kita nak buat sebelum buat 7 tambah 1. Boleh. Tak ada Nak buat ini masalah. dahulu, letak di depan and then mesti betul lah. Mesti betul lah Betul kan lah. Jangan tersalah letak posisi dia. Jangan salah letak posisi. Okey, tak ada masalah lah. Yang penting faham konsep asas tu. Cikgu, yang terakhir sekali boleh? Akhir sekali. Okey, boleh kita Okey, bagi nombor cantik dekat cikgu. Kita nak berilah uji nombor. betul-betul benar-benar tak teknik ni berkesan. Okey, beri saya nombor. Rasa-rasanya mungkin kita bagi nombor besar sedikit. Besar sedikit dah. 3, 9. 6, Nak 39 lah. 39. Janganlah susah sangat. Risau Kejap. nanti. 39. Kejap sangat. 3. Okey, 39. Okey dah, 369. 369. Silakan cikgu. 369. Pandai. Suka boleh cikgu Azila hari ni Pandai. Dia dapat detect tadi. Saya ambil nombor-nombor yang kalau ditambah tidak jadi 10. Itu saya kata student saya pagi ni memang bijak. Betul. Itulah cantik cikgu. Okey. Dia selalu duduk kat Bijak dan depan masa cantik. kelas dahulu. Saya duduk kat belakang, kacau kerusi dia. Okey, kalau macam ni Okey. 3 dan 9. Sembilan. Kita ambil dekat sini. So ini kita tambahkan. Dapat 2 digit. Dapat 6 tambah 15. 15. Takkan letak 15 di sini? Betul. Tak, macam tadi 5 Satu saja di letak sini, atas. 1 letak atas. Okey. Okey. Ini kita 9. tambah 9 tambah 1 10. lagi 10. 10. Jahatnya dia ni Kosong bagi tambah jawapan satu saja. atas. Satu atas. Jadi Okey. 4. Jadi 4. Maksudnya kalau jumpa hasil tambah tu 2 digit, letak je dekat atas. Ingat, Tak adalah beza sangat. Konsep dia masih sama, tambah yang ini, tambah. Okey. Kalau jumpa dia tu 2 digit, Okey. jangan letak di sini terus, naik atas. letak dekat atas,
tambahkan. Iya, Kiranya betul. tambah lebih kurang 2 saat sajalah. Tambah 2 saat lah. Okey, cikgu, sebelum kita berhenti untuk edisi kali ini, slot pendidikan dengan cikgu, banyak dah teknik yang cikgu ajar. Ada sifir 5, ada sifir 9, ya, ada sifir 11, tambah nombor besar dan sebagainya. Macam mana caranya cikgu untuk kita mengingati semua teknik-teknik ini pada masa yang sama? Okey, saya ada dua point yang dekat sini. Okey. Satu memang tak bukanlah practice make perfect. Okey. Dan yang kedua, ingat darab 9 mesti kuasai dulu. Darab 9, bukan darab yang 99, bukan Okey. darab yang 900 sampai 10, bukan. Okey, darab 9, and then yang kedua adalah darab 5 ni tadi. Darab 5 kan senang, bahagi 2 sahaja. senang. Dan yang ketiga adalah darab 11. 11. 3 ni mesti kuasai dahulu. Sebenarnya saya dah kongsi banyak. Tak perlulah Okey. hafal semua tu. Kalau hafal semua tu lagilah bagus. Lagi hebat, lagi kau dia punya pemahaman dan skill dia tu. Tapi 3 ini dah memadai untuk student. Kena hafal sifir 11, 5 9 dan 9. Iya, betul. Cikgu, ada juga permintaan ni daripada laman sosial. Mereka nak cikgu tunjukkan yang ada tak tolak sifar 2000, tolak ni tak payah potong-potong jadi 9. Mereka ada di antara mereka terlupa. Tak apa, kita maafkan. Hari ni Cikgu Azila sudi untuk belanja kita ulang kaji balik Saya pelajaran Sebab tu. hari ini saya tak bawa rotan. Saya cikgu kaunselor. Jessica disiplin. Yang ini cikgu pendidikan jasmani. Okey. Kalau yang tolak nombor besar yang 2000, tolak satu nama Okey. tu kan, yang itu kita abaikan budaya meminjam. Okey. Bukan sahaja dalam matematik tetapi dalam kehidupan. Okey, contoh 4,000. Okey, tolak dengan nombor yang lebih kecil lah. 1432 for example lah. Okey, kalau ditolak yang ini selalunya student kita Allahu akbar jatuh pula. Okey. Kalau macam ni semangat dia banyak sangat berkobar. Okey, kalau macam tu tak perlu pinjam ini 10, 9, 9, 3, tak perlu. Apa kata kita ubah sedikit soalan ini, kita cari dia punya difference, dia punya beza. Ini kita tolak 1. Carikan nombor before 4,000. Okey. Sebelum 4,000 adalah 3, 3999. Yang ni cantik sempat bersama dengan gas tak hari tu? Ada. Okey. Ada Okey. Dan seterusnya pula adalah nombor 1432 ini pun kita cari dia punya sebelum. Jangan yang ni stay, yang ni dah tolak 1. Dua-dua mesti tolak 1. So ini 1431. Okey. Apa senangnya di sini sebab bila semuanya dah 99 tak ada perlu pinjam apa-apa Betul. lagi. Kerana 9 adalah nombor yang paling besar dalam single digit. Okey. Din tolak dengan aman dan sentosa. Tak perlu nak pinjam-pinjam, tak perlu fikir belas. Word of the day, aman dan sentosa. Senang saja. 9 dah besar. Tak payah pinjam-pinjam lagi dah. 918, 936, 94, 5, Adin 312. 2,568. Senang. Senang. Betul. Maksudnya, tak payah lagi lah dok pinjam sebelah. Slash lagi, letak 9. Pinjam lagi sebelah. Payah. Yang tu mudah untuk kita buat careless mistake. Jadi mungkin kepada ibu bapa yang menonton kita pada hari ini, boleh ajar kepada anak-anak tips dan teknik yang mudah dalam matematik ini. Terima kasih Cikgu Azila. Terima kasih Cikgu Azila. Sama-sama. Kerana bawakan kepada kita hari ini sifir 5 Dan 11. sifir 11 dan juga ulung kaji untuk tolak nombor besar yang perlu pinjam-pinjam ni tak perlu pinjam-pinjam dah. Kita cuma perlu cari nombor yang sebelum tu. Terima kasih sekali lagi Cikgu Azila. Terima kasih Cikgu Azila. Baik, kepada anda di luar sana, kami nak bawakan kesimpulan untuk topik pada hari ini iaitu mengenai Hari TB Sedunia yang disambut pada setiap tahun iaitu pada tanggal 24 Mac 2021 yang mana kata Dr. Teresa tadi, kalau kita dihidapi penyakit TB, apa yang paling penting adalah kita kena patuhi jadual dalam pengambilan ubat. Dan pantang larangnya katanya tak banyak sangat pantang larang. Tak ada pantang larang. Perlu makan macam Kena biasa. makannya semacam biasa untuk meningkatkan lagi Betul. selera makan. Untuk meningkatkan selera, sebab orang kata semasa kita mempunyai penyakit sebegini, apa yang paling penting adalah kita makan makanan yang boleh memberi nutrisi dan meningkatkan daya imunisasi badan kita melawan bakteria dan virus yang dapat menyerang dan melemahkan tubuh badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Dr. Teresa tadi, pemerhatian langsung ataupun DOT juga diperlukan untuk mereka yang telah menjalani rawatan di hospital selama 2 minggu, yang mana selepas 2 minggu mereka perlu lagi menjalani dalam
dalam 3 lagi saringan. Ya, sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Jangan ingatlah selepas habis satu saringan tu okey, kita dah Terus bebas stop TB. terus, jangan. Tak boleh sebab anda masih lagi mempunyai risiko untuk dijangkiti TB sekiranya anda tidak menjalani keseluruhan 4 saringan itu. Mungkin pesanan cantik kepada mereka di luar sana. Sebab sekarang mungkin kita fokus dengan COVID-19 dan kita lupa penyakit-penyakit yang lain seperti tuberkulosis ini. Jadi apa pesanan cantik kepada Pesan mereka? cantik kepada mereka yang mungkin menghidap penyakit TB ni, jangan malas pergi check up, jangan malas nak ambil ubat dekat hospital. And kalau dah rasa macam ada simptom-simptom seperti batuk ataupun demam lebih daripada 2 minggu, pergilah jumpa hospital. Jumpa hospital. Jumpa hospital. Pergilah jumpa Hospital chair. Jumpa doktor di jumpa doktor. hospital. Dan kepada anda yang mungkin mempunyai ahli keluarga yang dihidapi penyakit tuberkulosis atau TB ini, pastikan mereka mendapatkan rawatan selama 2 minggu di hospital. Sekembalinya mereka ke rumah, jangan orang kata abaikan mereka. Ya, jangan abaikan dan jangan jangan ada abaikan stigma ubat kita juga. takut dijangkiti. Ya. Tak, mereka tidak akan menjangkiti orang lain di rumah tersebut sekiranya mereka patuh ambil ubat seperti yang telah ditetapkan. Jadi ingat, mencegah lebih baik daripada merawat. Dan kepada anda di luar sana, sekejap lagi nak turun kerja dan sebagainya, pastikan norma baharu kita jangan lupa letak dalam beg tangan tu pelitup muka, hand sanitizer, dan apabila kita sampai ke tempat kerja, amalkan penjarakan fizikal, budayakan norma baharu, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat memulakan hari yang baru untuk minggu yang baru ini. Kami doakan agar semuanya sentiasa berjalan dan sentiasa berjalan dengan lancar dan dipermudahkan buat anda untuk Sejahtera Asia hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Ghazali Zawawi. Dan terima kasih Cikgu Azila. Terima kasih Ghazila. Terima kasih Cikgu Azila. Terima kasih juga jemput saya. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda di TVS, saluran 122 Astro dan MyFree. Hanya dalam Sejahtera Asia cantik, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum, jumpa lagi.